Salam sejahtera, nama saya Lokjowi dan dalam video ini, kumpulan saya akan menerangkan perbezaan antara dua sistem kepercayaan yang unik, iaitu Scientology dan Buddhisme. Sebagai pembuka bicara, saya akan menerangkan asal-usul dan pengasas bagi kedua-dua ajaran ini. Sekitar abad ke-5 SM, Buddhisme bermula dengan kelahiran Siddhartha Gautama yang dikenali sebagai Buddha. Dilahirkan dalam keluarga diraja di Lumbini yang kini terletak di Nepal. Beliau meninggalkan kehidupan mewahnya untuk mencari pencerahan rohani. Selepas mempercayai pencerahan, beliau menghabiskan sisa hidupnya mengajar jalan menunjuk kebebasan daripada penderitaan yang menjadi asas kepada ajaran Buddhisme. Sebaliknya, seorang penulis Amerika bernama L. Ron Hubbard mengasaskan Scientology pada tahun 1952. Ia bermula sebagai satu set idea yang dikenali sebagai Dianetics yang kemudiannya berkembang menjadi Scientology. Pada tahun 1953, Hubbard menubuhkan Church of Scientology. Ajaran ini menekankan konsep seperti reinkarnasi dan proses auditing untuk mempercayai keadaan clear. Walaupun kedua-dua ajaran ini menekankan aspek kerohanian dan menawarkan jalan ke arah pencerahan atau kebebasan diri, asal-usul dan pengasas mereka menunjukkan perbezaan besar dalam pendekatan dan latar belakang sejarah. Salam sejahtera, nama saya Wang Yiyuan. Dalam video ini, kami akan menerangkan perbezaan antara dua sistem kepercayaan yang unik. Dalam Buddhism, kehidupan manusia dianggap sebagai sebagian daripada samsara, iaitu kitaran kelahiran semula yang berterusan. Seseorang akan terus lahir semula daging dalam pelbagai bentuk. Menurut ajaran Buddha, kehidupan manusia penuh dengan dosa, iaitu penderitaan. Penderitaan ini berpunca dari nafsu, keinginan dan ketidaktahuan. Untuk mencapai mulia, seseorang perlu memperoleh jalan 8 mulia yang memberikan amalan seperti pemahaman yang betul, nilai dan pertuan. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Chushini. Hari ini saya akan present perjalanan menuju kejelasan. Scientology mengajarkan bahawa manusia bukan hanya tubuh fizikal tetapi juga makhluk spiritual yang disebut tentan. Setiap orang membawa pengalaman dari kehidupan lalu dan sebahagiannya darinya boleh menjadi enam, iaitu kenangan negatif yang tersimpan dalam minda bawah sedar. Enam ini boleh menghalang kita daripada mencapai potensi penuh. Oleh itu, tujuan utama Scientology adalah mencapai keadaan clear, di mana minda bebas dari hilangan mental. Ini dicapai melalui proses auditing, iaitu teknik untuk mengenali dan melepaskan trauma yang mempengaruhi kehidupan kita. Dengan membebaskan diri dari enam, seseorang dapat berfikir lebih jelas, merasa lebih bahagia dan mengawal kehidupannya sendiri. Dalam ajaran Scientology, kehidupan adalah peluang untuk berkembang dan setiap individu mempunyai potensi untuk mencapai kekuatan spiritual yang lebih tinggi. Salam sejahtera, nama saya Wang Zixin. Saya Lida Shin. Hari ini kami akan membentangkan tentang perbezaan amalan dan ritual keagamaan antara Buddhisme dan Scientology. Kami akan mulakan pembentangan hari ini dengan amalan dan ritual dalam Buddhisme. Dalam Buddhisme, meditasi adalah latihan utama untuk mencapai ketenangan, kesedaran dalaman dan pencerahan. Selain itu, pengguna Buddha sering bersembahyang di kuil dengan menyalakan colok dan memberi penghormatan kepada Buddha. Mereka juga membaca sutra, iaitu teks suci seperti Tipitaka dalam Theravada atau Sutra Mahayana. Satu lagi amalan penting adalah Hari Wesak, di mana penganut memperingati kelahiran, pencerahan dan kematian Buddha. Mereka juga melakukan dana puja, iaitu memberi sedekah kepada suami atau mereka yang memerlukan. Dalam beberapa mazhab, penganut juga mengamalkan diet vegetarian untuk menghilangkan penderitaan kepada makhluk lain.
Seterusnya, kami akan sambung dengan amalan dan ritual dalam Scientology. Scientology ialah satu sistem kepercayaan moden yang diasaskan oleh L. Ron Hubbard dan menekankan pembangunan rohani melalui auditasi. Auditasi menggunakan emitter, sejenis alat elektronik yang membantu individu mengenal pasti dan menghapuskan trauma dari kehidupan lalu. Selain itu, Scientology mempunyai kursus dan latihan berbayar yang membantu penganut menaik taraf tahap rohani mereka. Salah satu elemen unik Scientology ialah konsep peningkatan tahap OT, iaitu Operating Method, di mana penganut menaik taraf tahap rohani mereka melalui kursus tertentu. Bukan sahaja, mereka juga mempunyai upacara naming ceremony iaitu versi pembaptisan bagi bayi, serta upacara perkahwinan berdasarkan ajaran Hubert. Selamat sejahtera, nama saya Gregory Charleston. Hari ini saya ingin bercakap tentang perbezaan antara Scientology dan Buddhism dan pandangan mereka tentang ketuhanan dan akhirat. Untuk bahagian saya akan bincang tentang konsep ketuhanan dan akhirat untuk agama Buddhism. Pertamanya, agama Buddhism menolak Tuhan pencipta dan percaya alam semesta, berfungsi melalui karma, matlamatnya adalah mencapai nirwana, bebas dari penderitaan dan kelahiran semula. Makhluk rohani seperti Bodhisattva dan Deva bukan Tuhan Maha Kuasa. Sementara, ketuhanan dilihat sebagai kebijaksanaan, bukan dewa tertinggi. Buddhism mengajar kelahiran semula tanpa jiwa kekal, kewujudan baru timbul berdasarkan karma. Matlamatnya adalah bebas dari semesra dan mencapai nirwana, melepaskan keterikatan dan mencapai kebijaksanaan. Berbeza dengan Scientology yang menekankan pemulihan kuasa dan pengetahuan. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Alex dan hari ini saya akan membentangkan pandangan Scientology dari segi konsep ketuhanan dan akhirat. Scientology tidak menekankan Tuhan seperti agama tradisional. Ia tidak mempunyai konsep Tuhan yang jelas tetapi berfokus kepada idea bahawa manusia adalah makhluk rohani abadi yang dipanggil Tetan. Penganut Scientology percaya bahawa melalui satu proses yang dipanggil auditing, seseorang boleh membersihkan trauma masa lalu dan mencapai tahap kesedaran spiritual yang dikenali sebagai clear. Mereka juga mempercayai kehidupan lampau dan bahawa Tetan terperangkap dalam kitaran kelahiran semula. Matlamat tertinggi dalam Scientology adalah untuk mencapai operating Tetan, di mana seseorang memperoleh kawalan penuh ke atas kewujudan rohaninya. Berbeza dengan agama lain yang bergantung kepada kuasa ketuhanan, Scientology menekankan perkembangan diri melalui peningkatan kesedaran dan kefahaman tentang kehidupan. Selamat pagi, salam sejahtera. Hari ini saya ingin bercerita tentang perbezaan sosial dan praktisi Buddhism dengan Scientology. Dengan fokus yang lebih mendalam dalam Buddhism, nombor satu, konsep dasar dan percayaan. Buddhism adalah ajaran yang berakar dari pemikiran Siddhartha Gautama yang dikenali sebagai Sang Buddha. Ini dari ajaran Buddhism adalah 4 kebenaran mulia dan jalan mulia. Next saya nak cakap tentang Scientology. Scientology adalah sistem kepercayaan kepada dikembangkan oleh L. Ron Hubbard pada abad ke-20. Fokus utama Scientology adalah pada pengembangan dan potensial manusia melalui metode yang disebut dengan auditing. Dan ini juga membuat dalam satu sosial dalam masyarakat Buddhism telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk nilai-nilai moral dan etika. Prinsip seperti kasih sayang dan ketenangan batin dan pengadilan diri telah menjadi dasar kehidupan banyak masyarakat, terutama di negara-negara macam Malaysia. Sementara itu, Scientology memiliki tempat yang lebih kontroversial dalam masyarakat. That's all for my presentation. Thank you. Selamat sejahtera, nama saya Len Yuwen. Hari ini saya akan membincangkan perbezaan antara Scientology dan agama Buddha serta impaknya terhadap masyarakat. Scientology dan agama Buddha mempunyai perbezaan ketara di mana Buddha menekankan konsep karma dan kelahiran semula, manakala Scientology lebih fokus kepada pemunian minda melalui teknologi auditing untuk mencapai potensi tertinggi manusia. Dari segi impak sosial, Scientology membawa perspektif moden yang lebih fleksibel dan tidak terikat dengan dogma agama tradisional, menjadikannya lebih relevan dalam dunia yang semakin berkembang. Walaupun sering dipandang skeptikal, Scientology menawarkan pendekatan saintifik terhadap pembangunan diri yang boleh membantu individu memahami kehidupan tanpa batasan kepercayaan lama.
Namun, persepsi masyarakat terhadap Scientology masih bercampur baur. Ada yang melihatnya sebagai inovatif, sementara yang lain menganggapnya bertentangan dengan nilai spiritual konvensional. Salam sejahtera, nama saya Lim Wen Lim dan saya amat bersyukur untuk dapat mengkongsikan topik ini dengan anda semua. Secara keseluruhannya, terdapat perbezaan yang ketara antara Scientology dan Buddhism, dari segi asal-usul, amalan, dan konsep kehidupan serta keadaan manusia. Pembentangan ini telah menunjukkan perbezaan Buddhism dan Scientology dalam dua aspek yang utama, iaitu dari segi psikologi, sosiologik, dan segi logik. Buddhism menekankan kehidupan yang toleransi, yang memberikan kesan positif dengan menggalakkan kasih sayang dan hormat terhadap semua orang. Scientology fokus pada peningkatan rohani melalui auditasi dan kursus berbayar. Dari segi ritual, Buddhism mengutamakan meditasi, manakala Scientology mempunyai upacara seperti naming ceremony dan auditasi yang menggunakan e-meter yang lebih saintifik. Konsep ketuhanan dan selepas mati juga berbeza. Dengan Buddhism melihat kehidupan sebagai kitaran kelahiran semula, sementara Scientology memberi tumpuan pada tahap rohani individu. Secara keseluruhannya, kedua-dua ajaran ini mempunyai makna untuk meningkatkan kesejahteraan rohani, tetapi hanya melalui pendekatan yang lebih berbeza.